Tak kira di Dewan Rakyat, di Dewan Negara, di Dewan Undangan Negeri. Saya rasa mereka perlu kembali kepada kontrak sosial yang mereka tanda tangani dengan pengundi setiap 5 tahun sekali. Saya nampak sekarang wakil rakyat kita lebih mementingkan diri mereka, parti mereka, keegoan mereka daripada ikrar janji kontrak mereka dengan dan kepada pengundi mereka. Lebih-lebih lagi lah sekarang ni mereka telah mendapat kenaikan gaji yang sangat besar pada ketika rakyat dibebankan oleh cukai baru GST dan oleh pelbagai masalah hidup. Mereka mendapat kenaikan gaji yang sangat besar. Kenaikan gaji yang mereka terima baru-baru ini menjadikan mereka di antara mereka, meletakkan mereka di dalam kelompok 1% berpendapatan paling tinggi di negara kita. Politik kita adalah politik akar umbi. Jadi tak salah bagi saya wakil rakyat pergi kenduri, pergi ziarah orang sakit, pergi majlis tilawah Al-Quran sebagainya. Malah yang saya bimbang sekarang ialah lebih ramai wakil rakyat tak lagi buat kerja macam itu. Apa salahnya kalau mereka pergi berjumpa rakyat, mengetahui masalah rakyat dan bawa ke parlimen? Kalau tak bawa ke parlimen pun, bawa kepada Jawatankuasa Kemajuan Kampung atau bawa kepada pejabat daerah, tak salah bagi saya. Yang lebih membimbangkan saya ialah keegoan mereka nak tunjuk pandai, dan berdebat bukan kerana isu, berdebat kerana personality, dan sebenarnya ramai daripada mereka menghabiskan lebih banyak masa sebagai ahli perniagaan atau ahli lembaga pengarah pelbagai syarikat swasta dan syarikat kerajaan. Dan bagi saya mereka tidak menghabiskan cukup masa dengan rakyat jelata. Sebab itulah kita tengok dalam 2 pilihan raya yang lalu, parti-parti Pakatan Rakyat mendapat sokongan yang begitu hebat. Sebab wakil rakyat mereka, calon-calon mereka tidak ada jawatan rasmi tidak jawatan rasmi. Mereka boleh menghabiskan lebih banyak masa di kawasan. Itu yang rakyat mahu sebenarnya. Yang lebih kita dengar, selalu yang kita dengar dirungutkan oleh rakyat ialah lepas pilihan raya hilang. Dan saya dengar ada setengah menteri besar mesyuarat Exco pun buat di Kuala Lumpur. Ini bagi saya adalah satu contoh penyelewengan yang bukan penyelewengan kewangan, penyelewengan keutamaan yang sangat teruk. Bagaimana pula dengan wakil rakyat yang tak hadir sidang parlimen ataupun sidang DUN itu? Ini bukan cerita barulah. Saya tak tahu sama ada ia menjadi lebih baik atau lebih buruk. Keadaan itu sudah bertambah baik atau lebih buruk, saya tak tahu. Zaman dulu kala, zaman Tok Nadok orang Kedah, masa saya jadi pengarang akhbar di Islam dulu, kita buat roll call. Kita mencatatkan dalam akhbar kita bilangan ahli dewan yang berada dalam dewan pada sekian-sekian masa itu, tiga waktu dalam satu hari. Itu pun mereka tak suka, mereka marah. Tak tahulah sekarang sama ada orang yang peduli attendance, kehadiran di dewan ni. Tapi kita tengok, kita bercakap nak jadi negara maju, kan? Kita tengok di negara maju, Perdana Menteri boleh kata setiap hari terpaksa pergi ke parlimen menjawab soalan. Setiap hari dewan bersidang, Perdana Menteri pergi ke dewan untuk menjawab soalan. Saya tak tahulah berapa kerap Perdana Menteri kita hadir dewan, saya tak tahu itu. Kita patut tahu.
Mungkin sebab itulah kita masih teragak-agak mengadakan siaran langsung keseluruhan persidangan Dewan. Sebab kita takut tengok nanti orang tahu kata yang ramai tak hadir. Tapi kalau kita ada sidang, kalau kita ada siaran langsung, saya ingat mungkin lebih ramai akan datang ke Dewan. Sebab kalau tak datang orang tahu.